Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan menceritakan salah satu imam yang masyhur, iaitu Imam Al-Ghazali. Sebelum saya meneruskan apa yang akan diceritakan, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Ahnaf bin Aidil Akbar. Nombor matrik 19BC01006. Dan kumpulan kami akan menceritakan tentang biografi Imam Al-Ghazali, iaitu dari segi nama penuh dan juga tarikh lahir dan pendidikan dan tarikh wafat. Seterusnya kami akan ceritakan dan juga kami akan ceritakan ciri-cirinya, iaitu beliau masyhur dengan sebab apa, dan juga sejarah kemunculan dan akhirnya dan cerita tentang karyanya, insya-Allah. Seterusnya saya akan beri kepada Azhar Aminuddin untuk menceritakan tentang biografinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Azhar Aminuddin bin Azmi, bernombor matrik 19BC01034. InsyaAllah pada kali ini saya akan menceritakan sedikit atau berkongsi sedikit tentang coretan ringkas Syekh Muhammad Al-Ghazali, ataupun lebih dikenali sebagai Al-Ghazal. Nama penuh beliau, nama penuh Syekh Muhammad Al-Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad. Gelarannya Al-Ghazali dinisbahkan kepada Al-Ghazali At-Tusi. Beliau dilahirkan pada tahun 405 Hijrah, yang mana ia bersamaan dengan 1058 Al-Masihi di kota Tusia, Khurasan. Beliau juga mempunyai seorang adik dan seorang ayah, yang mana ayah beliau merupakan seorang pembuat pakaian yang diperbuat daripada bulu. Sebelum ayahnya kembali ke rahmatullah, beliau sempat menitipkan pesan, ayahnya sempat menitipkan pesan kepada sahabatnya, iaitu Syekh Ahmad Ar-Razqani, untuk memberi pendidikan awal serta mengasuh Syekh Muhammad Al-Ghazali serta adiknya lah. Pendidikan awal yang diterima oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali serta adiknya ialah pendidikan awal, yang mana ia dapat daripada beberapa orang ulama seperti Syekh Ahmad Ar-Razqani, iaitu pengasuh beliau yang daripada Rusia, serta Imam Abi Nasar Al-Ismaili daripada Jurjan, dan juga Imam Al-Haramain Nisapur. Antara bidang yang dikuasai oleh beliau ialah ilmu mantik, ilmu falsafah dan juga ilmu fiqh Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada hari Isnin 14 Jamadil Akhir bersamaan dengan 505 Hijrah, yang mana ia bersamaan dengan 1111 Masihi di kota kelahirannya. Allah yarham, ataupun beliau Syekh Muhammad Al-Ghazali dimakamkan di pemakaman At-Tabiran, yang mana pemakaman itu berdekatan dengan makam Al-Firdausi. Itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Abdul Ghani, nombor matrik 19BC01033. Baik, sekarang saya ingin ceritakan tentang ciri-ciri Imam Al-Ghazali. Baik, ciri-ciri Imam Al-Ghazali yang pertama, beliau ini sangat terkenal dengan kemasyhuran beliau serta dikagumi bukan saja di kalangan umat Islam, bahkan juga dari kalangan bukan Islam, dari segi ketokohan dalam bidang ilmuwan Islam, sehingga ilmunya tetap dikaji pada masa kini dalam berbagai lapangan ilmu. Baik, yang kedua pula, ketokohan beliau ini telah memberikan impak yang sangat besar dari segi pemikiran dan juga budi pekerti yang mendalam pada jiwa kaum muslimin. Bila kita lihat di sini, beliau ini telah dibesarkan dengan penuh penghayatan dalam beragama, iaitu dengan ajaran Islam. Meskipun beliau di dalam lingkungan keluarga yang serba sederhana, jadi dengan liku-liku kehidupan beliau sejak dari kecil begitu, yang dididik dengan ajaran Islam, beliau ini telah dibesarkan dengan Islam yang kukuh di dalam diri beliau. Jadi yang ketiga pula, beliau ini mempunyai keilmuan yang sangat luas di dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya seperti bidang falsafah, usul al-fiqh, ilmu kalam, tasawuf, kemasyarakatan, pendidikan, akhlak, politik dan sebagainya. Jadi selepas beliau berkecimpung dalam bidang ilmu yang sangat luas ini, beliau lebih memilih untuk mengasingkan diri di Damsyik selama 17 tahun untuk memantapkan lagi kerohanian beliau, sehinggalah beliau wafat. Setelah kewafatan beliau sebagai seorang tokoh yang berjasa, beliau ini telah diberi dengan beberapa gelaran. Salah satunya adalah Hujjatut Tauhid. Jadi rujukan ini saya ambil daripada Ilham sebagai sumber epistemologi Islam, analisis terhadap Ar-Risalah Al-Ilmiyyah karya Al-Ghazali. Sekian daripada saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Haikal Firdaus bin Nur Nizam, nombor matrik 19BC01001. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang sejarah kemunculan Imam Al-Ghazali. Pada awalnya, beliau telah mengambil pendidikan secara percuma
kerana keluarganya mempunyai masalah kewangan. Seterusnya, pada peringkat seterusnya, beliau telah mempelajari pelbagai ilmu, iaitu ilmu tauhid, ilmu mantik, usul fiqh dan falsafah, serta menyelidik dan mengkaji segala pendapat 4 mazhab hingga mahir dalam bidang-bidang tersebut. Selain itu, beliau telah menyambung pelajarannya dengan seorang guru yang bernama Ahmad Al-Razqani. Kemudian, beliau berguru pula dengan Abu Nas Al-Ismail di Jordan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azra Fifi bin Faziz, 16BB02047. Al-Ghazali telah memegang jawatan sebagai ketua di Universiti Nizamiyah Baghdad selama 5 tahun, iaitu pada tahun 1091 Masihi sehingga 1095 Masihi. Dan beliau memberikan kuliah dalam bidang ilmu hukum dan teologi dengan memperoleh kejayaan yang besar. Beliau juga telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk mendalami ilmu falsafah yang dipelajarinya. Sewaktu dalam pengembaraan, beliau telah menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Ammar bin Yahya, bernombor matrik 19 BC 01010. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang perspektif Islam terhadap Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali adalah antara nama tokoh besar pemikir Islam yang tidak asing lagi dalam dunia Islam. Sehingga karya-karya tulisannya telah mempengaruhi sebahagian besar umat Islam di seluruh dunia sejak zaman berzaman. Pengaruh pemikiran Al-Ghazali dalam dunia Islam amat mendalam dan meluas sekali. Hasil karyanya dibaca dan dikaji di timur dan di barat, serta daripada kalangan bangsa Arab atau bukan Arab. Di negara-negara Islam, mereka menganggap bahawa karya Al-Ghazali, khususnya kitab-kitab atau terjemahannya, perlulah ditelaah dan dijadikan teks di pelbagai institusi pendidikan. Masya Allah, begitu hebat sekali Imam Al-Ghazali. Bukan itu saja, menurut sebuah artikel karangan Zakaria Stapa yang bertajuk Al-Quran dan As-Sunnah Teras Kerjaya Keilmuan Al-Ghazali, bahawa ulama banyak memuji tentang kehebatan beliau dan keagungan karyanya. Antaranya, Imam Nawawi sendiri pernah berkata, hampir-hampir kitab Ihya mengambil tempat Al-Quran. Ini jelas menunjukkan bahawa hebatnya ilmu beliau sehingga hampir disamakan dengan Al-Quran itu sendiri. Selain itu, menurut Yusuf Ibn Abdullah Al-Qaradawi pula, hebatnya beliau dalam bidang ilmu sehingga digelar hujah al-Islam, membuatkan para ulama dalam bidang sejarah dan hadis bersepakat tanpa khilaf bahawa beliau merupakan mujaddid abad ke-5 Hijrah. Dan terdapat pelbagai lagi kata-kata yang dilontarkan oleh ulama dalam memuji kehebatan dan keilmuan beliau. Oleh itu, jelaslah perspektif Islam tersangatlah memandang tinggi jasa-jasa dan keilmuan Imam Al-Ghazali sehingga pada hari ini, khususnya dalam bidang falsafah dan tasawuf. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Amin bin Mustafa, Mometrik 19 BC 01019. Jadi, selepas kita dah mendengar siapa itu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih, jadi kita nak mengenali apakah sumbangan karya Imam Al-Ghazali sewaktu hidupnya yang digunakan, yang dimanfaatkan sampai ke sekarang. Dikatakan Imam Al-Ghazali mengarang antara kitab-kitab yang banyak adalah dalam bahasa Arab dan juga bahasa Parsi. Imam Al-Ghazali terkenal dengan seorang yang mutafannin, yang mahir pada setiap cabang ilmu-ilmu. Antara karangan Imam Al-Ghazali dalam bidang al-fiqh, iaitu fiqh, antaranya adalah Al-Wasit dan juga Al-Wajiz. Dalam ilmu tasawuf pula, yang antara yang ma'ruf adalah kitab Ihya Ulumuddin yang mengumpulkan semua akhlak dan juga adab sebagai umat Islam. Sebelum nak mempelajari ataupun kita nak baca Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengarang kitab Bidayatul Hidayah, iaitu permulaan bagi siapa-siapa yang nak memulai belajar dalam bidang ilmu tasawuf. Okey, ada juga kita dinamakan Ayyuhal Walad yang diminta oleh anak muridnya untuk mengumpulkan nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali. Kemudian dalam ilmu tauhid, kalam ataupun mantik dan juga falsafah, Allahumma salli ala Muhammad, Imam Al-Ghazali ada mengarang kitab mengenai tauhid, iaitu Al-Iqtisad fil I'tiqad mengenai tauhid, dan juga Al-Arba'in fi Usuluddin mengenai cabang-cabang dan juga masail dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu mantik juga Imam Al-Ghazali ada mengarang kitab antaranya Mihakun Nazar dan juga Mi'yarul Ilmi, dan juga ada juga syarahan bagi Asmaul Husna, iaitu Al-Maqsidul Asna fi Syarhi Asma'illah Husna, dan juga kita Iljamul Awam Faisal Tafriqah yang mengenai cara berfikir supaya tidak berjerumus dalam kesesatan. Ada juga kitab Imam Ghazali mengenai al-falsafah, iaitu kitab ini ma'ruf Fathul Falasifah, yang Imam Ghazali mengarang untuk rad ataupun untuk membantah para ahli falsafah yang mana keadaan mereka berfikir yang boleh membawa kepada kekufuran. Tak semua ulama falsafah lah, sebahagian saja. Jadi itu ini semua yang disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. InsyaAllah semoga dapat memberikan manfaat kepada kita. Sama-sama kita dapat mengambil intipati-intipatinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.